Benda-benda lama akan menghantui PH. Saya bagi contoh. Satu undi KJ adalah satu undi untuk Zahid. So nak terbalikkan sekarang ni, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid. Hoi hoi ahoi. Siapa yang penyamun sekarang ni? So macam mana PH nak jawab benda tu? Assalamualaikum. Selamat kembali ke episod terkini Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, hari ini kita bersama dengan rakyat Malaysia yang lain berkongsi kesedihan setelah mendapat berita bahawa Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Yang Berhormat Datuk Seri Salihuddin Ayub telah pun pulang ke rahmatullah. KJ, kita bincang secara ringkas dalam episod yang lalu. Saya cuma terpanggil selain daripada bersedih sebab pemimpin pergi, tetapi what was interesting ialah saya lihat banyak komen-komen yang datang daripada kawan dan lawan politik beliau. Sounds very sincere. Beliau seorang ahli politik dan individu yang disegani ramai. Saya rasa ramai, termasuk saya yang agak terkesan dengan pemergian beliau. Saya tak adalah rapat sangat dengan Datuk Seri Salihuddin, kenal dalam politik. Dan seperti mana yang saya sebut sebelum ni, beliau sebaya dengan Datuk Seri Syamuddin waktu Pemuda UMNO Pemuda PAS. Saya masa tu naik Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tetapi yang pertamanya, seperti mana Syaril kata, beliau mempunyai reputasi yang sangat bagus. Dan kita melihat bila seorang itu meninggal dunia, betapa baiknya nama dia yang dia tinggal. Dan yang kedua, saya juga terkesan, Syaril, because it happened to one of us, a politician. Dan kita tahu Datuk Seri Salihuddin antara orang politik yang sangat rajin, bertungkus lumus, memperjuangkan nasib rakyat, terutamanya dalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, inisiatif Rahmah dan sebagainya. So when it happens to one of us, it really hits hard lah. Yeah. Jadi bagi pihak Keluar Sekejap, kami ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Datuk Seri Salihuddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah dan juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia. Dan kita doakan agar roh beliau dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap keluarga beliau tabah menghadapi dugaan ini. Dan sama-samalah kita mengambil sedikit masa di Keluar Sekejap untuk kita sedekahkan Al-Fatihah, untuk kita bertafakur, untuk kita memperingati memori Datuk Seri Salihuddin Ayub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kejap, hari ni semua orang akan sedar bahawa saya memakai jersey pasukan yang cemerlang dan akan lebih cemerlang selepas ini. Ya. KJ pakai pasukan apa? pasukan cemerlang yang akan menjuarai Bali also? Newcastle United. Oh, sorry, Newcastle. Please have some respect for the team. Okay. Dan KJ memakai jersey pasukan yang telah pun melalui zaman kegemilangannya sebelum ini. Dan ada sebab kita berpakaian hari ini, bukan saja-saja. KJ, kita dah buat episod, saya ingat hampir 40 episod, 37, 38 kot episod ni. 38, tak maaf, 38. Dan pada awalnya mungkin ada beberapa orang yang suka, ada orang ramai juga yang menyindir. Mengatakan Keluar Sekejap ni, adakah episod ataupun podcast untuk orang yang dah dibuang,
yang mengajuk dan sebagainya. Itulah lontaran-lontaran. Yang terbaru Jurucakap Perikatan Nasional. Kemudian dia evolve lah. Ya. Mula-mula dia baku sampahkan keluar sekejap ni. Ya. Kemudian makin lama dia kata kita adalah Jurucakap Perikatan Nasional. Dan dalam mereka mengejek ni, yang grup mengejek ni lah, bila dia cakap macam tu, maknanya dia minta juga kita lebih banyak adil atau katanya seimbang dalam menjemput kita punya tetamu-tetamu. Oh, okay. Sedangkan bagi saya, first tetamu kita adalah pemimpin DAP. Kian Meng. Ya. Kemudian kita jemput Wan Ahmad Faisal, kemudian MB Sanusi lah episod yang paling gergasi. Kemudian kita jemput muda pun orang Pakatan Harapan tak berapa minat sekarang. Orang BN tak minat, orang PH tak minat. Tapi masih lagi bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Masih lagi dengan Kerajaan Perpaduan. Tapi Alhamdulillah sebenarnya bukan semua orang Pakatan Harapan yang berpandangan sedemikian lah. Betul. Ada orang Pakatan Harapan yang lihat pada program seperti Keluar Sekejap ni satu perkara yang positif. Yang faham niat kita adalah untuk membuka lembaran perbincangan dan perbahasan dengan cara yang matang. Kita sebut tentang politik tapi kita bincang juga tentang dasar. Yes. Jadi hari ini kita bawa lah seorang pemimpin Pakatan Harapan yang ada dalam kerajaan yang berpandangan adil dan seimbang. Yes. Terhadap program kita. Tapi bukan sebab itu saja kita jemput dia. Kita jemput dia sebab saya rasa KJ dan KJ akan setuju. Beliau seorang pemimpin yang kita dah bincang beberapa kali dalam ulasan-ulasan kita. Saya bagi profil ringkas lah sebelum kita letakkan kamera supaya kita dedahkan siapakah individu hebat yang kita panggil daripada Pakatan Harapan kali ini. Beliau adalah seorang yang merupakan salah satu naib presiden Parti Keadilan Rakyat. Pernah menjadi ketua pemuda Harapan dan juga ketua AMK Keadilan lah, Pemuda Keadilan. Pernah menjadi exco kerajaan sebuah negeri, tak boleh sebut negeri mana dulu. Pernah menjadi pengarah komunikasi Parti Keadilan, jadi hebat latar belakang politik dia. And no, it's not Fahmi Fazil. It's not Fahmi Fazil. Di peringkat pendidikan beliau sebenarnya seorang yang berpendidikan berlulusan daripada King's College London, antara universiti terkemuka di United Kingdom. Yang paling utama daripada semua biodata yang panjang-panjang ni, satu je yang paling utama, dia adalah penyokong klub Liverpool. Saya jemput ataupun kita alu-alukan kehadiran Yang Berhormat Nick Nazmi, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dan juga Ahli Parlimen Setiawangsa. Selamat datang, YB. Selamat datang. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Saya rasa kalau soal perbezaan politik tu tak kisah sangat lah. Yang ini. Yang tu lagi panas sikit lah. Susah sikit nak di jambatan kan? Yang tu susah. Memang tak boleh di jambatan. Especially Man United dengan Liverpool lah. Ini confirm musuh ketat. Okay. Takkan ada pasukan perpaduan kat sini, tak ada. Syaril mungkin Sunderland aku. Musuh. Dah terus gang up lah. There you go. Anyway, welcome Yang Berhormat Menteri to Keluar Sekejap. Dan Yang Berhormat Menteri adalah Menteri pertama yang mencemaduli yang menjejak ke studio Keluar Sekejap ini. Tetapi sebelum kita mula, Yang Berhormat, dan saya nak cakap depan Yang Berhormat lah, dan antara orang yang banyak mempengaruhi pemikiran saya adalah Syaril tentang perkara ni. Sebab kita dah tak ada kerja kan, tak ada kerja politik lah, banyak kerja lain tapi tak ada kerja politik. So antara benda yang kita buat adalah menganalisa politik lah, dan Yang Berhormat pun tahu kita menganalisa di sofa ni, dan kita sentiasa memantau prestasi menteri. Yang Berhormat adalah menteri favourite saya, dan saya tak cakap benda tu secara perli. I think you are now at the moment my favourite minister, sebab saya melihat Yang Berhormat, and I'll give you reasons why. Saya melihat Yang Berhormat buat kerja tanpa banyak berpolitik, tanpa banyak menyalahkan orang terdahulu, dan Yang Berhormat tidak diberikan tugas yang mudah.
Lainlah kalau Yang Berhormat diberikan tugas yang mudah, bukan tak ada kementerian yang mudah, tetapi ada kementerian yang lebih sukar bagi saya lah. Yang Berhormat diberikan kementerian yang sangat sukar, yang terpaksa berdepan dengan masalah perubahan iklim, tetapi juga masalah utility dalam bentuk elektrik dan sebagainya. Dan antara satu perkara yang Berhormat telah berjaya adalah untuk membuat keputusan yang susah berkenaan dengan imbalance cost pass-through ataupun ICPT. Dan saya nak kena bagi tahu Yang Berhormat bahawa memang perancangan kerajaan lama bawah Ismail Sabri, Yang Berhormat pun tahu, adalah selepas pilihan raya kita akan mengurangkan subsidi seperti mana yang Berhormat buat. Tapi somebody had to do it and you did it. Dan saya melihat Yang Berhormat telah memberi penjelasan yang bagus, and this is what we need, sebab kita berdepan dengan banyak masalah structural, and I thought itu antara keputusan yang tepat, yang tak berapa popular, walaupun hanya tertumpu kepada golongan tertentu saja, tetapi namun telah memberi backlash, and all credit to you. Ya Muhammad, sebelum kita pergi lebih jauh, what we like to do ialah untuk memberi peluang ataupun memberi masa kepada tetamu kita yang mungkin tak semua orang tahu background, latar belakang. Mungkin Yang Muhammad boleh kongsi secara ringkas latar belakang kehidupan, bagaimana menceburi politik, kenapa pilih PKR. Saya sebenarnya dah baca buku biodata Yang Muhammad sendiri, dan mungkin saya tahu, tapi mungkin pendengar-pendengar kita nak tahulah latar belakang politik, siapakah yang mempengaruhi untuk masuk PKR, dan bagaimana latar belakang keluarga mungkin juga mempengaruhi minat dalam politik. Kita plug buku Malaysian Sun. Ya, Malaysian Sun, buku yang kita yang ditulis oleh Dik Azmi. Beli adalah biodata Yang Berhormat sendiri. Tapi untuk peluang pendengar-pendengar kita. Okay, terima kasih. Saya rasa kalau secara ringkas lah, latar belakang saya, pertama saya tak boleh nak lupakan sumbangan ayah saya. Sebab saya ingat contemporary dengan arwah ayah Saudara KJ, di mana ayah saya merupakan pegawai kerajaan. He served from 1958 sampai 1988. Masih ada 93, cuma tak berceramah lah di pentas-pentas politik. Dan ayah saya ni dia deemed as a Tun Razak boy, very strong nationalist Melayu. UMNO guy, UMNO man. More center left, because kalau kita tahu sejarah Tun Razak pun dia agak rapat juga dengan pemikir-pemikir daripada kiri juga, ataupun center left lah. Center left ni boleh masuk UMNO, ada. Sebelum kena gantung. Betul. Dan dia macam dia punya ikon dia selain pada Allahyarham Tun Razak ialah Asri Muda, Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin, termasuk later on Tok Guru Ni Aziz dan sebagainya. Jadi itu latar belakang awal lah. Jadi walaupun ayah saya tidak pernah, dia hampir bertanding atas tiket PAS 1990 di Kelantan, tetapi tidak mengambil keputusan untuk tidak bertanding. Tetapi kami lahir dalam suasana yang orang kata politically conscious. Dan kedua individu ialah bila saya masuk ke MCKK, saya terima email 97-98 saya ingat, daripada seorang individu bernama Rafizi Ramli. Dan dia top student. Saya tak sempat dengan dia di sekolah, tapi nama dia tu terpampang di rata-rata sekolah lah. Jadi macam mana dia kenal pasti Yang Berhormat? Saya buat website sekolah. Okey. Jadi saya aktif sikit sebanyak bahas badan kita punya badan agama zaman tu, Badan Revolusi Agama. Yang diasaskan oleh Sanusi Junid and later Anwar Ibrahim was president. Tapi so I was all in that lah, student union semua. Jadi dia tengok benda tu, dia email, dia kata benda yang paling cheesy lah. Dia cakap, you remind me of myself. Wow. I've heard that before. I've heard that line before. So that's how dia punya. I've heard that line before from somebody in this room. Cliche kan. So I tak tahu dia Rafizi ingat ke tak, but that was how he had the thing. Dia akan approach the juniors lah. So saya ikut, saya berhubung dengan dia, dan reformasi happen. I did something lah, theater kat sekolah, a bit kiri. So I think then another individual saya tak sempat lama is Allahyarham Adlan Benan Omar. Adlan Benan Omar, who's also mentor to saudara Rafizi. So both of them bawa saya masuk, and I got involved. Those days reformasi ni was quite straightforward. You know, you're young, you're the certain things you can do. Banyak benda lah boleh buat, and you get pushed to the forefront. Saya umur 19 tahun. So saudara dikepung oleh Rafizi dengan band.
Yes. untuk menjadi protege generasi ketiga mereka lah. Betul. Ah. Jadi at that age, I think we all go through that age. Saya ada, kita ada tengok politik kiri. Awal-awal tu mungkin ada sedikit pengaruh daripada PAS. I cannot deny that. Tapi then kita nak cari footing until, for me, bila reformasi happen, saya jumpa platform tersebut. Saya rasa saya nak satu platform yang multiracial. So that's basically sejarah saya lah. Tapi saudara Yang Mohamad telah pun sebut dibesarkan dalam keluarga walaupun ayah Yang Mohamad dipengaruhi oleh pemimpin PAS, pemimpin haluan kiri dan sebagainya, tetapi very much dalam keadaan the hotbed of Malay nationalism lah tahun 70-an dan sebagainya kan. It was all about that. Dia Islamism belum sampai lagi. Very much. Jadi macam mana Yang Mohamad dapat transisi daripada seorang yang dibesarkan dalam keluarga yang biasa dengan nasionalisme Melayu ni dan memilih satu pentas politik yang lebih multiracial, lebih progresif, lebih plural, if I can even use that word. Mungkin, this sense yang saya ada lah. Apa yang saya tafsirkan ialah politik nasionalis zaman 70-an tak semestinya sama macam apa yang berlaku 80-an, 90-an. Jadi, saya punya sense ialah macam golongan ayah saya. Ayah saya dia lahir dalam keluarga yang agak sederhana. So, dia akan selalu cerita lah. Dia kata dekat UM dulu, together with your father, dia dalam very small minority. Walaupun arts, kalau science tu lagilah kan. So, dia akan selalu ingatkan kami, you are so lucky ada sekarang ada peluang, ada scholarship dan sebagainya. Jadi, memang kami diingatkan. Tetapi, pada masa yang sama, saya merasakan mereka juga faham bahawa perlu untuk ada satu keadaan yang majmuk. Semua daripada saya, kakak-kakak saya, kami semua pergi mission school. Malah ayah saya tak berapa cenderung untuk hantar saya pergi ke MCKK. Tapi waktu tu saya dapat tawaran, dia ingat saya patut pergi, I was in LaSalle, saya patut pergi sekolah menengah LaSalle, saya kena pergi sekolah baru. So dia tak berapa comfortable, kebetulan saya dapat tawaran ke MCKK. So itu cerita lain lah. Tapi dia sangat mementingkan multiracial environment dan juga bahasa Inggeris. Walaupun dia very nationalist Malay yang zaman dia pernah marah menteri yang tak pakai bahasa Melayu dan sebagainya. So that sort of I think more complex situation yang saya rasa agak hilang dalam tahun-tahun 80-an dan 90-an dan saya rasa lebih selesa bila adanya keadilan. Tahun 1998 mulanya reformasi. Dan Yang Mohamad telah memilih parti, waktu tu nama dia Parti Keadilan Nasional. Parti Keadilan Nasional. Ada, dan mungkin saya anggap, mungkin andaian saya, Yang Mohamad telah memilih disebabkan isu-isu yang berkaitan dengan reformasi. Pemecatan Datuk Seri Anwar, layanan Datuk Seri Anwar dalam lock-up, isu-isu yang berkenaan dengan kronisme, nepotisme dan sebagainya. Tetapi adakah pada waktu itu Yang Mohamad bila memilih keadilan mempunyai pandangan ataupun perasaan benci ataupun tak suka kepada UMNO? Saya tidak mengatakan demikian lah. To be honest, saya rasa siapa daripada antara kita yang ingat, mungkin Syarif agak muda, ketika membesar tahun 1990-an, sebelum 98, we were a very confident country. Yang kita dah ingat 2020, to his credit lah, whatever, Tun bercakap tentang bangsa Malaysia dalam wawasan 2020. Dan kita rasa apa semua benda kita boleh buat. So we had that confidence. Dan saya rasa makna bagi saya, bila saya tidak ada rasa benci pada UMNO per se. Tetapi bila berlakunya peristiwa reformasi itu, saya rasa there was something wrong. Of course, pada umur tu saya baca buku Mahasiswa Menggugat. We were all, kita dengar tentang tahun-tahun 70-an, all those years. Tiba-tiba benda tu terbentang semula, because before that saya tak nampak. Kita tak nampak yang gelombang tu akan datang. Jadi mungkin pada waktu itu saya merasakan ada peluang untuk sesuatu yang baru dan satu alternatif yang berbeza
Jadi tak ada nothing personal terhadap UMNO dan sebagainya, tetapi just something nak buat satu benda yang baru yang bersifat bagi saya lah lebih center left, if I can use that word. Yeah. Maknanya dalam pembesaran YB dalam politik, reformasi tu awakening lah ataupun the moment kan. Mungkin kalau kita boleh berseluruh, adakah sekarang dengan keadaan kerajaan perpaduan ia adalah full circle, kembali dengan asas Malay nationalism, kemudian ke parti yang majmuk, sekarang ni dalam kerajaan perpaduan, yang kita akan cakap politik lepas ni, tapi do you find that as a full circle? Well, I think kami pernah bekerjasama dengan Tun Mahathir. Saya ingat pertemuan saya sebagai ketua pemuda Pakatan Harapan waktu tu, seriously untuk gambar pertama tu saya pun tak tahu nak senyum ke, nak nangis ke, tak tahu. Kan, sebab yang tu I think that was more personal. It wasn't UMNO. Kan, apa ketika saya grow up, in fact kita dengar cerita Memali dan sebagainya. Tetapi apa yang saya tahu ialah kita tahu bahawa kita perlu ada satu kerajaan yang stabil. Pada 2018 kita merasakan kita ada gap dari segi undi Melayu dan kita memerlukan bersatu pada waktu itu untuk membantu kita cross the finishing line. Kali ini memang betul dalam pilihan raya terbukti tidak ada parti yang ada majoriti. Itu ialah hakikat. Jadi pada waktu itu saya melihat malah sebelum pilihan raya, saya bukanlah nak kata ni, tetapi kita ada menjangkakan bahawa tidak akan ada, it will be a hung parliament. Jangkaan tu saya ingat tanya ramai orang, memang banyak jangkaan tersebut. Mungkin orang yang berkecimpung dalam politik atau mengkaji politik. Jadi dalam keadaan itu kena bersedia. Siapa nak jadi kawan kita? Secara jujur, saya juga tahu dan saya selalu ingatkan, UMNO pernah lahirkan juga Dato' On. UMNO pernah lahirkan Tunku Abdul Rahman. Malah Tun Razak pun yang menjadi ikon kepada nasionalis Melayu. Sekali lagi, saya akan berkata, you go through his history, it's much more complicated. Dia bukan extreme right wing yang mungkin cuba digambarkan oleh orang kemudian. Tetapi of course lah, hakikat bahawa UMNO mempunyai kerusi yang cukup untuk kita ada majoriti mudah dan kemudian kami bercakap dengan parti-parti yang lain, itu membantu. Kan? Dan lepas kita dah pernah lalu dengan Bersatu, pernah lalu dengan PAS dan Sheraton dan sebagainya, benda tu mungkin jadi a bit tidak selesa lah bagi kami. Jadi dari sudut itu, bagi saya tidak ada masalah untuk kami berkawan dengan sesiapa pun. Tolak ke tepi karakter yang ada dalam UMNO sekarang. Sebab yang ada dalam UMNO sekarang definitely not Dato' On Jaafar, definitely not Tun Razak lah. Yang ada dalam UMNO sekarang tak perlu sebut nama dia lah. Tapi apa yang Syahril membayangkan tadi adalah you are Yang Mohamad selesa dengan Malay Nationalist Party sebab Yang Mohamad sendiri memahami nasionalisme tersebut daripada pembesaran sebagai anak kepada seorang pegawai kerajaan pada waktu itu. Kalau boleh saya tambah sedikit, saya akan mengatakan saya tahu kepentingan undi Melayu. Okey, untuk menjadi kerajaan di Malaysia. Kita juga tahu Pakatan Harapan ada kelemahan dalam pilihan raya lepas dalam beberapa kawasan. Kalau tengok pantai barat, selatan, kita kuat di kalangan undi Melayu. Tetapi kalau tengok di pantai timur dan utara, kita tidak berjaya. Jadi sebab itu, dalam keadaan yang ideal, dan saya masih percaya Pakatan Harapan khususnya keadilan kena memainkan peranan yang penting, termasuk amanah untuk mendapatkan undi Melayu. Tetapi buat masa ini kita memerlukan kerjasama. Challenge sikit Yang Mohamad, itu pandangannya agak instrumental, memerlukan undi Melayu. Sebab itu kita accommodate parti macam UMNO. Tapi dari sudut intrinsik, tak ada ke Yang Mohamad rasa perjuangan untuk orang Melayu ni, empowerment of the Malay community, intrinsically benda yang penting? Penting. Sebab saya pernah saya berdebat dengan ayah saya. Mungkin saya lahir dalam keadaan berbeza. Saya lahir dalam keadaan yang agak sederhana, agak selesa lah. Dan anak pegawai kanan kerajaan, dapat pendidikan yang terbaik. Kadang saya banyaklah berbincang atau berdebat, dan ayah saya memang terbuka. Jadi dia selalu mengatakan kena faham apa yang generasi mereka lalui untuk memahami kenapa dasar-dasar ketika itu dirangka. Dan dia sangat menekankan perkara tersebut.
Cuma dia macam saya katalah, dia merasakan perkara itu juga kemudian telah tersimpang daripada matlamat asal. Jadi saya faham tentang perkara tersebut dan saya berbalik kepada apa yang Perdana Menteri selalu sebut, iaitu kepentingan untuk menjaga peduli kepada nasib orang yang di bawah, yang majoriti besarnya Melayu. Itu bagi saya penting. Tetapi kita tidak boleh merasakan orang Melayu saja yang suffer, dan kita juga tahu banyak orang Melayu yang tidak perlukan bantuan-bantuan dan sebagainya juga menggunakan perkara tersebut untuk kepentingan mereka. Okey, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kembali ke episod 38, keluar sekejap dengan tetamu khas kita Yang Berhormat Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Yang Berhormat, tadi kita bincang tentang background, mungkin sekarang ini kita boleh masuk kepada soal Kementerian YB sendiri, kerana macam KJ gambarkan, antara sebab kita minat dengan YB sendiri adalah prestasi kementerian itulah. Dan kementerian ini dinamakan, ada perubahan sikit nama dia. Sebelum ini tidak pernah disebut perubahan iklim. Sekarang ni Malaysia ada seorang menteri untuk climate change, untuk perubahan iklim. Mungkin YB sebagai pemimpin dalam kementerian ini boleh kongsikan pada pendengar keluar sekejap dengan bahasa yang mudah, kenapa perubahan iklim ni penting untuk kita perangi? Okey, sebenarnya menteri pertama yang ada perubahan iklim was Yeo Bee Yin. Cuma waktu tu air, tanah, sumber asli bukan di bawah beliau. Jadi itu yang menjadi sedikit orang kata tempang lah. Jadi kali ini semua portfolio ini telah digabungkan. Kalau dulu KEPSA dan KASA di bawah satu bumbung. Jadi bagi saya penting kerana bila kita gabungkan perkara tersebut, dia kena ada satu perspektif yang apa hala tuju negara kita. Kita tahu bahawa perubahan iklim sekarang ialah yang menjadi perkara terpenting lah, dan sebagai satu matlamat fokus untuk menggubal dasar di semua negara di seluruh dunia. Why? Untuk rakyat biasa, kenapa, mungkin dia tanya why is this important? Sebab dia kata benda ni tak penting, benda ni 20-30 tahun akan datang. Ya. Dan saya boleh bagi contoh betul, kalau tidak diterangkan dengan betul. Contohnya apa yang berlaku di kerusi lama Boris Johnson, yang mana parti buruh yang dijangka menang kalah kerana polisi ULEZ, low emission zone. Jadi tetapi apa yang bagi saya penting sebenarnya ialah rakyat dia nak tengok apa yang affect. Kalau orang putih kata bread and butter, orang Melayu kata periuk nasi. That's the bottom line, kan? Dan saya faham. Saya boleh cakap dulu sebagai ahli parlimen backbencher ataupun pembangkang, saya fokus lebih pada isu-isu tersebut. Tetapi mau tidak mau, kalau kita tidak menangani perubahan iklim, hari ini pun kita telah lihat dari segi kenaikan harga barang makanan, masalah sekarang ada heat wave yang menjadi-jadi, banjir. Ia akan menyebabkan pekerjaan kita terjejas, rumah kita terjejas, malah mungkin kita pun nyawa kita terjejas. Jadi sebab itu, dari sudut itu, perubahan iklim ni memang satu perkara yang sangat asas di dalam merangka dasar bagi bukan hanya satu kementerian, tapi bagi seluruh kerajaan di mana-mana negara. Maksud Yang Berhormat, ini bukan masalah 20 tahun akan datang, ini bukan masalah generasi yang akan datang, tetapi masalah ataupun ada yang kata kecemasan iklim ni adalah dirasai sekarang. Betul. Banjir yang kita tengok berlaku, suhu yang panas, haba yang kita rasai baru-baru ni adalah disebabkan climate change. Betul. Saya rasa tepat sekali penjelasan YB, dan kenapa kita tekankan portfolio YB dan prestasi YB dalam hal segala ulasan kita dalam keluar sekejap, ialah perangkaan dasar yang YB sebutkan tadi itu dah mula di bawah portfolio Kementerian YB sendiri, yang kalau saya boleh jujur lah, mungkin outcome itu ataupun prestasi itu bagi saya lah kurang ada dalam kementerian-kementerian lain, tapi Kementerian YB nampak memang ada spesifik intervention dan juga dasar-dasar yang telah pun dirangka, termasuk
pelan hala tuju peralihan tenaga negara yang akan diumumkan beberapa hari akan datang. Kalau saya boleh sebut secara ringkas, kemudian YB boleh tambah, ada 10 pioneer project ataupun projek perintis yang dilaporkan dalam media akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini. Negara kita ada beberapa sasaran-sasaran utama, terutamanya dalam meningkatkan energy mix daripada 5% tenaga boleh baru kepada lebih 50% menjelang 2050. YB dah menyebut bersama dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli keperluan untuk mengadakan mungkin cukai carbon tax sebagai antara inisiatif yang akan ada. Semua ini YB adalah spesifikasi ataupun butiran-butiran dasar yang, kalau saya boleh challenge sekali lagi, amat sukar untuk diperjelaskan kepada rakyat biasa. Apa perancangan komunikasi YB sendiri? Kerana kalau kita berjuk, antara perkara yang kita sedikit ulas beberapa episod dulu KJ, one of the policy interventions you have done adalah untuk membuka ekspor tenaga hijau kepada luar negara. Tetapi seolah-olah tidak dikomunikasikan dengan baik. Maybe the first point of contention is comms first. Adakah YB mengiktiraf bahawa ada kekurangan di situ dan apa perancangan untuk menambah baik? Saya setuju bahawa komunikasi itu sangat penting dan sangat fundamental. Mana-mana kementerian pun, sebagai KJ pun maklum. Tetapi dalam kementerian ini sebab dia sangat-sangat teknikal. Jadi kadang-kadang ramai orang dia switch off lah bila kita bercakap tentang all these numbers dan jargon yang ada. Kecuali yang minat macam kita ni lah. Betul. Dalam industri dia kan. Dan secara jujur sebelum ni pun saya tak adalah detail sangat. Tapi bila dah jadi portfolio, baru saya... But that's part of being a good minister, right? Yeah. Pick up things quickly. Dan apa yang saya boleh katakan, we have to be very creative. Termasuklah dengan menggunakan, kalau terpaksa, kadang-kadang anak-anak muda mungkin dia lebih dengar artis atau dia tengok TikTok dan sebagainya. I mean, we let that, kita berikan perkara tersebut kepada mereka yang dapat membawa isu-isu tersebut lah. Jadi itu ada usaha-usaha yang kita nak lakukan. Mungkin soal ekspor tenaga boleh baru tu saya ingat itu lebih kepada industri. Tetapi memang betul bila kadang-kadang orang akan salahkan bila ada kenaikan tarif ataupun mereka tengok kenaikan green tarif baru-baru ini. Akan timbul persoalan dan sebagainya. Orang akan marah. Kadang-kadang sama macam ULEZ tadi. ULEZ tu 90% kereta tak terjejas pun. Malah ada cerita tu orang bawa Tesla pun tiba-tiba dia komplain pasal ULEZ. Kan? Jadi tetapi samalah macam ni, mungkin dia tak pakai pun green electricity tariff. Tetapi kerana dia dengar tarif naik dan sebelum ini memang kita ada buat pelarasan tarif-tarif elektrik yang lain, maka mereka pun terasa. Kan? Jadi sebab itu bagi saya memang kita tak boleh pandang rendah tentang soal komunikasi. Saya tadi saya ingat saudara KJ ada sebut tentang beberapa keputusan berat yang terpaksa saya buat. Dan saya ingat antara peraturan asas politik ni kalau boleh kita nak buat di peringkat awal. Peraturan perubahan-perubahan yang susah, yang sukar. Namun tetapi saya juga ingat tempoh kerajaan Pakatan Harapan yang mana kegagalan komunikasi itu telah memberi kesan yang besar. Kan? Jadi kami cuba sebaik mungkin nak elak pengalaman tersebut. Saya simpulkan sebab yang Syaril cakap tu betul. Susah nak bawa konsep yang ada di Kementerian Yang Berhormat ke peringkat orang ramai. Kalau Kementerian Kesihatan orang tahu apa inisiatif dia. Kalau Kementerian Pendidikan mudah ditangkap. Tapi Yang Berhormat punya kementerian ni, satu teknikal, kedua selain daripada banjir dan juga cuaca yang panas ni, dia tak banyak contoh lah dalam kehidupan harian. Jadi saya selalu suka sebut bahawa Nik Nazmi menjaga ancaman eksistensial kepada manusia. Dia sebenarnya akan menyelamatkan kewujudan manusia di dunia ini. That's how you say it. Sebab saya rasa kementerian-kementerian lain tak adalah berhadapan dengan masalah eksistensial. Mindaf mungkinlah, tetapi kita tak adalah risiko perang nuklear dan sebagainya. Tetapi your ministry, together with all the climate change ministries in the world, is existential. Sebab tu saya rasa sangat penting untuk kami di Keluar Sekejap juga selalu cakap pasal isu di bawah Kementerian Yang Berhormat, dan kami harap komunikasi itu dapat ditingkatkan. Cuma balik kepada
the specific lah ya Muhammad. Satu soalan daripada saya. Ramai yang tanya, dan ini basic lah, mungkin kami di sini tahu, tapi untuk pendengar, kenapa kita tak boleh percepatkan lagi transisi kita kepada tenaga boleh diperbaharui? Tenaga boleh baru. Tenaga boleh baru. TBB, renewable energy. Kenapa tak boleh kita retire semua kita punya ni loji jana kuasa arang batu, fossil fuel semua ni, kita bayar pampasan lah, bayar pampasan kepada pemegang PPA ni, kepada syarikat-syarikat yang menjana kuasa melalui arang batu dan sebagainya, dan kita replace dengan tenaga solar dalam tempoh masa yang lagi singkat daripada apa yang menjadi sasaran kita. Okey, dia satu masalah yang kita ada ialah pertama, tenaga solar ni ialah tenaga TBB, tenaga boleh baru yang terbaik yang kita ada di Malaysia buat masa ini with the current technology. Macam contohnya angin. Saya pergi Blythe, just atas sikit pada Newcastle, TNB ada pelaburan besar di sana. Tetapi di Malaysia tak boleh buat. Not at current technology lah. Jadi yang kita terbaik ialah solar. Cuma masalah tenaga solar ni satulah, iaitu walaupun kita rasa negeri kita ni panas, bahang dia dan sebagainya, peak dia hanya 4 jam. Kalau di utara mungkin di Perlis, Kedah, Kelantan 5 jam cuaca dia. Jadi di tempat lain sekitar 4 jam, ya. Itu satu. Dan dia intermittent, ya, makna waktu ada cahaya kita generate tenaga tu, selepas tu dia hilang begitu saja. Ada teknologi baru, contohnya storage, battery storage ada, pump storage ada. Kalau negara Filipina, mereka merupakan negara yang paling banyak menggunakan pump storage. Battery storage. Kenapa? Satu, tarif mereka mahal. Dan kedua ialah grid mereka terpisah-pisah sebab sebagai kepulauan. Jadi di negara kita, ya, tarif kita ni masih lagi sangat-sangat rendah. Jadi sebab itu, pertama kita merasakan keputusan untuk ekspor tu penting, sebab Singapura kita tahu dia nak beli elektrik, dia nak buat kabel sampai ke Australia, dia nak buat kabel sampai ke Cambodia dan juga ke Sarawak. Jadi kita yang hanya tak sampai 1 kilo, kalau di Johor tu, sepatutnya kita ambil peluang tersebut, bukan jual semua, tetapi kita jual sebahagian menerusi macam energy exchange mekanisme dia tengah dirangkakan, maka kita dapat ambil keuntungan tersebut untuk kita tambah teknologi-teknologi baru. Itu pertamalah. Kedua, tentang solar. Kedua ialah grid tu pun kena bersedia. Ya, saya bagi contoh negara Vietnam. Dari segi melebarkan, memperbanyakkan tenaga solar, memang Vietnam telah berjaya. Tetapi timbul satu situasi hari itu di mana grid mereka tak boleh terima elektrik yang dijana oleh solar mereka lah. Jadi itu juga satu perkara yang kita kena ambil maklum, dan sebab itu kita kena upgrade, kita tambah baik kita punya grid. Ketiga, tentang saya fokus kepada arang batu sebab itu yang paling kotor. Kita semua maklum. Dan kita telah isytiharkan, sebelum ni pun ada pengumuman tersebut bahawa tidak ada lagi loji jana kuasa baru untuk arang batu. Kita sedang melihat dia ada 2 option. Paling cantik ada dibincangkan di Indonesia, di Filipina, ialah untuk early retirement. Mungkin kita kata daripada 10 tahun jadi 5 tahun. Kena bayar pampasan Kena bayar pampasan. Ataupun mungkin kita boleh bagi mereka projek solar lain dan sebagainya lah. Itu satu perkara yang perlu difikirkan. Kedua, kita juga boleh mothball. Maksudnya, saya tak tahulah istilah BM dia apa. Mothball ni dia beroperasi secara very minimal. Sebab kalau kita terus tutup satu loji jana kuasa, tiba-tiba contoh, kita tak boleh pakai gas ke apa, kita terpaksa balik pada arang batu, nak hidupkan balik tu jadi sangat mahal dan sangat lama. Tapi kalau kita mothball, dia akan bergerak dengan sikit, tetapi bila perlu full generation, dia akan boleh di switch on. Dah buat kajian feasibility untuk warm idle ni? Untuk idle ni telah dibuat, Jerman buat begitu, dan mereka apabila berlaku perang Ukraine, mereka hidupkan loji-loji tersebut. China pun, kalau tidak silap saya, ataupun UK juga ada ambil pendekatan sama. Jadi itu mungkin lebih realistik, tak bunyi seksi lah. Early retirement ni seksi, tetapi ada beberapa kekangan lah yang kita hadapi. YB nak menjurus kepada salah satu yang YB sebut tadi tentang ekspor tenaga. Kita pun bincang tadi satu butiran yang YB kongsi, energy exchange dan sebagainya. Tapi pada asasnya ekspor tenaga boleh baru ni pada Singapura lah misalnya, since itu permintaan yang paling mendesak kan. Siapa yang boleh ekspor? Adakah sesiapa saja yang boleh menjana kuasa ni dia boleh ekspor, ataupun hanya TNB yang boleh ekspor? Sebab transmission tu, grid tu adalah TNB punya. Adakah kementerian sudah membuat keputusan?
Mekanisme itu secara detailnya, secara yang mendalamnya masih lagi dibangunkan oleh kementerian dan juga Suruhanjaya Tenaga. Tetapi yang idea dia secara asas, sesiapa pun, mungkin satu syarikat solar, yang IPP yang solar, hydro dan sebagainya, mereka jual kepada energy exchange tersebut, dan daripada energy exchange itu akan dijual ke pembeli di Singapura. Jadi kita nak memastikan semua penjualan ini menggunakan energy exchange dan juga menggunakan grid yang sedia ada. Baik. Dia tak boleh buat direct. Tiba-tiba kita beli tanah seberang Singapura tu, kita beli tanah kat situ, kita tu buat kabel sini tak boleh. Kita kena kabel pakai kita punya sedia interconnection. Ya. Adakah interconnection kita sedia ada ni cukup ataupun ada tambah Kita baik? ada balance, kita ada 500 ribu, total 1,000, yang mana YTL tenaga konvensional mereka jual 100 konvensional, I see. 100 lagi daripada Laos, diambil Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, start daripada grid. Submarine cable bukan? Tak, daripada ASEAN tanah, grid. atas tanah, ya. ASEAN grid. Dan 100, YTL 100, so ada 300 lagi available. Sebab 500 lagi tu digunakan untuk balancing. Bila kita tak cukup, Singapore akan hantar. Bila mereka tak cukup, kita akan hantar. That's just negara jiran punya understanding lah. Cuma kita ada 300, that is a start. Tapi memang tu sangat sikit berbanding dengan keperluan Singapore. Saya baca permintaan Singapura sampai 4 gigawatt. Betul. Mungkin kan? Jadi kita kita ada hanya 300 megawatt ni is Very sangat small sedikit lah. Yeah. So kita kena bangunkan beberapa lagi interconnection dengan Singapura untuk hantar tenaga tersebut. Yang Muhammad, nak wrap up untuk saya lah. Mungkin Syaril ada soalan lagi. Tapi untuk saya nak wrap up dua perkara. Yang pertama, mungkin jawab dengan ringkas. Sebab antara satu entry point project waktu zaman bosku buat ETP adalah nuclear power. Yes or no? No. Kenapa? Saya fikir dari segi teknikal, nuclear power tu memang ada beberapa tarikan, termasuk dari sudut zero emission. Tetapi cabaran besar ialah soal meyakinkan rakyat tentang keselamatan teknologi tersebut. Ya. Yang kedua adalah banyak kita cakap tadi berkenaan dengan mitigation. Betapa perlunya kita migrasi kepada TBB dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang banyak tidak disebut ataupun tak cukup disebut adalah adaptasi. Macam mana kita nak ubah gaya hidup kita, macam mana kita nak melihat kepada perkara-perkara yang tidak ada kaitan secara langsung kepada jana kuasa yang dibuat dengan sumber yang bersih. Apakah strategi kita untuk adaptasi kepada perubahan iklim ni? Ya, betul. Ni pun satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Saya pun belajar betul-betul bila masuk ke kementerian ni, yang mana bila kita bercakap adaptasi ni sebenarnya orang kata dalam tamadun manusia ni memang dari awal. Contohnya rumah kampung. Dia duduk atas Still. supaya kalau banjir dia selamat. Jadi mana dari awal kita dah ada pendekatan adaptasi tersebut. Jadi kita memang tahu dengan keadaan yang ada pada hari ini, perubahan iklim dan sebagainya, mitigasi semata-mata tidak akan cukup untuk kita survive. Jadi adaptasi dengan kenaikan paras laut dan sebagainya itu sangat penting. Dan ini satu isu sangat-sangat real yang mana saya tengok contohnya di Kelantan, Pantai Sabak, 31 plot tanah 20 tahun lepas sekarang sudah jadi sebahagian daripada laut. Dulu ada geran ni kan? Tenggelam dah. So it's already happening kan. Jadi benda ni berlaku di seluruh negara kita. Jadi kita sekarang dalam proses untuk develop kita punya National Adaptation Plan adaptasi nasional, dan kita juga buat perkara ni dengan kerjasama beberapa agensi antarabangsa dari Eropah dan sebagainya. Itu di peringkat nasional, Yang Muhammad. Tapi kepada pendengar keluar sekejap, kalau Yang Muhammad sebagai Menteri Perubahan Iklim nak bagi tahu kepada mereka what is the one thing yang dia boleh buat sebagai seorang individu untuk mitigate dan adaptasi kepada perubahan iklim, dan mungkin mereka tak mampulah beli EV dan sebagainya, apa yang patut dia buat? Sebenarnya benda-benda yang mungkin mak ayah kita ajar dululah, jimat elektrik. Itu mungkin kita rasa kecil, tapi itu ni mungkin tukar kepada alat-alat yang lebih cekap tenaga. Itu antara perkara-perkara yang bagi saya besar. Tetapi mau tidak mau, saya tahu bahawa the big systemic changes can only be undertaken
oleh kerajaan dan corporation kan. Kita makan kurang daging lah, makan, I mean good, saya tak ada masalah, tetapi there's only so much you can do. Kan? Jadi itu yang saya nak kata. Dan just last sekali ni, balik pada ada persoalan awal tadi, benda ni memang technical, benda ni memang berat, tak ramai orang minat, tetapi saya boleh katakan anak-anak muda, they are very very passionate, bukan hanya di bandar, bukan bangsa saja, tapi di kampung-kampung. Bila saya bertemu dengan mereka, soal perubahan iklim ni yang mereka rasa sangat dekat, dan sebab mungkin mereka rasa mereka ada lama lagi, 20-50 tu mereka nampak, kita mungkin tak nampak. Jadi mereka merasakan mereka sangat bersemangat tentang soal perubahan iklim. Ya, local community ya Muhammad, sebab saya baru ni ada tengok video berkenaan dengan cadangan lapangan terbang dekat Tioman. I don't know if you see that. Masyarakat tempatan sendiri cakap jangan buat. Sebab akan ada kesan kepada alam sekitar dan sebagainya. Dan ini bukan bangsa bubble, ni memang orang local community macam KJ kata. Mungkin ikuran apa yang kita bincang sikit ni, tak nak terlalu panjang. Salah satulah pandangan saya ialah macam KJ katakan tadi, existential threat kan. Mungkinlah kita juga bila saya melihat perkara ini secara peribadi pun memikirkan apakah dunia yang anak saya akan lalui. Jadi mungkin yang berumur pun, kalau YB tadi kata yang muda lebih minat kan, even yang umur 30-an, 40-an, Waiman 50-an pun barangkali akan ada ahli keluarga yang muda, dan kita membayangkan atau kita minta mereka juga membayangkan dunia apa yang mereka, anak-anak ataupun cucu mereka akan lalui. Dengan kita tengok berita hari ini, dengan suhu yang memuncak, dengan kemarau, dengan banjir, semua inilah yang memerlukan satu kebersamaan dalam revolusi ataupun transisi kehidupan. Sebagai penutup seksyen ni, Yang Berhormat, mungkin juga saya balik pada soalan yang tadi saya tanya 2-3 minit berkenaan dengan energy export dan sebagainya kan. Nampak dalam jawapan YB dan juga kenyataan-kenyataan sebelum ini bahawa ada kemahuan kementerian di bawah pimpinan YB untuk restructure, kalau boleh saya katakan begitu, industri tenaga secara keseluruhan. Untuk pendengar-pendengar keluar sekejap, mungkin yang boleh bayangkan restructure yang besar adalah apabila Datuk Seri Mahathir Tun Mahathir dulu membuka kepada IPP kan. Itu satu revolusi besar lah dalam industri tenaga pada ketika itu. Pada ketika ini, adakah YB melihat perlu untuk liberalize the sector even more, membuka kepada pemain-pemain lain? Kenapa tidak contohnya energy exchange ni dibuat untuk pasaran domestik, bukan hanya untuk pasaran ekspor? Are you thinking along those lines? Macam open auction lah. Macam Singapore pun I think they have the EMC kan. Is Malaysia thinking in that line? Saya rasa saya bukanlah tidak kritikal terhadap keadaan sekarang. Sebab itu kita lakukan perubahan-perubahan tersebut. Tetapi kita juga kena akui bahawa TNB sekarang selepas dan juga sektor tenaga secara keseluruhan, mereka telah mencapai satu kejayaan dari sudut reliability, kebolehan-harapan. Jadi sebab itu SAIDI, makna breakdown untuk bekalan elektrik di negara kita sangat-sangat rendah. Dan itu sangat membanggakan. Jadi itu kita tidak, kalau boleh kita tak nak yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran lah. So tapi saya akui memang betul waktu kita nak buat beberapa perubahan tu ada resistance. Contohnya kita tanya awal-awal, kenapa tenaga solar rumah kita, contohnya single phase boleh pasang dulu 4 megawatt je. Kenapa tak, apa masalah? Dia kata tak ada masalah, tapi tak nak banyak sangat. Ataupun kenapa tak boleh ni, kenapa tak boleh tu? Kenapa high voltage yang non-domestic, yang kilang-kilang besar ni, dia tak boleh buat selco, self-consumption, solar. Jadi itu adalah pelanggan terbesar untuk TNB. Sure. Kan? Jadi, tapi sekarang kita dah ubah. Semua perkara-perkara ni kita ubah sebab kita merasakan ini ialah perubahan pasaran yang kita perlu adakan supaya peralihan tenaga pulih baru ni boleh berjaya. Sebab saya bila-bila saya naik kapal terbang, saya akan tengok berapa banyak solar panel terpasang kat bawah. Tapi boleh berlaku. Saya tengok USM hari tu, they've done very well, 10 megawatt. And sorry, YB dah stop the quota kan? You open up everything. Open up. Dah tak ada had. Tak ada had. Jadi bagi kita, apa yang saya nak katakan, mudah, that it can be done. Dan kita perlu push through perubahan-perubahan ni lah. Cuma ia memerlukan satu keazaman politik lah. Okey, kita selesai mukadimah berkenaan dengan dasar, berkenaan dengan Kementerian Yang Berhormat. Itu nak cukupkan syarat perbincangan yang serius, dan kita akan kembali dengan segmen politik. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.
Yang Muhammad, tadi kita Yang Muhammad, sekarang ni kita Nick sebab kita nak cakap politik ya. Okey. Naib Presiden Keadilan. Naib Presiden Keadilan. Kami difahamkan Nick telah pun diamanahkan untuk menjaga negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Dalam bahasa orang putih, adakah ini poison chalice? Dihantar untuk membuat tugas yang sangat-sangat mustahil. impossible, mustahil. Saya tak mengatakan impossible lah. Yang saya boleh katakan, kalau Newcastle ni perumpamaan dia tak fair lah sekarang sebab duit dia banyak kan. Dia ada Pak Arab. Ya. Tapi macam jadi manager Leicester pada waktu mereka menang Premier League. Waktu tu Liverpool belum menang lagi Premier League. Kan? Jadi taklah saya kata nak menang negeri. Saya cakap terus terang. Memang mencabarlah. Tetapi yang penting saya fikir, kita tahu bahawa rakyat saya mak ayah daripada Kelantan, ya, walaupun saya lahir di sini, dan keinginan untuk ada sesuatu yang baru tu kita boleh nampak di Pantai Timur. Tetapi jalan dia masih panjang dan tugas dia berat. Bagi saya penting kali ini untuk kita ada satu pembangkang yang kuat, dan peluang kita bekerjasama dengan Barisan Nasional tu adalah satu peluang. Tetapi long term perlu ada satu perancangan juga untuk kami membina semula keadilan dan Pakatan Harapan di sana. Apa best case scenario di Kelantan dan Terengganu untuk PRN kali ini? Worst case scenario bungkus habis lah. Tapi apa best case scenario yang Nick boleh terima lah sebagai orang yang diamanahkan untuk Pantai Timur ni? Best case scenario bagi saya ialah untuk kita menjadi go back to being a strong opposition, pembangkang yang kuat. Dan kalau boleh, kita nak ada kedua-dua. Kita memang di kedua-dua negeri ni kita bagi keutamaan untuk Barisan Nasional, khususnya UMNO di depan sebab ada kekuatan yang lebih. Tetapi saya juga tahu ada di banyak tempat yang mana keadilan dan amanah ada kekuatan tersendiri. Jadi kalau boleh, untuk menggambarkan kerajaan perpaduan, kita ada di Pakatan Harapan dan BN menang di kedua-dua negeri lah. Ada bersama. Nick orang asal Kelantan, family asal Kelantan lah. Tapi Nick lahir di sini. Saya tengok banyak propaganda daripada pihak Pakatan Harapan. Banyak tertumpu kepada betapa Kelantan ni, especially Kelantan lah, agak mundur berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan propagandanya adalah kenapa asyik memilih PAS sedangkan masalah air pun tak dapat nak selesai. Dan air itu sebahagian di bawah Kementerian Nick juga. So kenapa Nick rasa orang Kelantan ni pakoh PAS sokmo? Yang ni saya kena ambil Liverpool. Okay? Banyak sangat analogi ni. Sebab kalau kita tengok, walaupun saya tak naklah samakan PAS ni dengan Labour Party, Parti Buruh kan. Newcastle Newcastle pun sama. Yang mana hakikat dia, dia something tribal sebenarnya. Dia nak kata agama, yes, part of the explanation. Tetapi it's part of identity. Yang mana dulu, inilah cara mereka nak tunjuk kita ni orang Kelantan. Ya, berbeza dengan orang lain. Dan kita ni boleh tukar kerajaan. Tu dululah. So itu antara value PAS kepada rakyat di sana. Malah pengundi-pengundi luar ni. Yang orang Kelantan yang macam saya, tapi balik mengundi di sana. Tetapi, dan kedua, ialah pada zaman Tun Mahathir, ada strong sense of discrimination di kalangan orang Kelantan ni. Contohnya, kita tahu bahawa lapangan terbang Kelantan ni antara yang paling sibuk berbanding dengan lapangan terbang lain. Ya, saya ingat nombor 3 kalau domestik. Tetapi tengok di Terengganu tu dia buat besar. Zaman BN dululah. Jadi orang Kelantan rasa pelik lah. Kenapa dibeza-bezakan highway perkara yang paling mudah. Jadi sebab itulah waktu bila tempoh hari Tun Mahathir berucap di pentas PAS tu, kita rasa agak janggal walaupun yalah Tun dah berucap macam-macam pentas. Kita rasa agak janggal lah sebab perkara tersebut. Jadi politik baru sekarang Abi. politik baru semua dah tak boleh ni dah. Metaverse. Metaverse. Jamal Yunus DAP. Tapi bagi saya yang paling penting ialah itulah saya umpamakan macam pengundi Labour di Liverpool contohnya. Mereka merasakan zaman Thatcher tu mereka jadi mangsa. Jadi sebab itu kita tengok beza pendekatan. Dan saya tahu waktu orang UMNO, orang keadilan pun marah. Contohnya PM pergi ke masjid
pergi ke rumah Menteri Besar Mak Yaakob dan bagi sumbangan 7 juta ringgit. Kan? Jadi pendekatan yang diambil oleh PM ni berbeza. Tapi itu soal yang kecil. Soal air, dia dah commit over 1 billion ringgit immediate untuk selesaikan masalah air di Kelantan. Jadi itu bagi saya menunjukkan we are serious. Kita bukan nak hukum sesiapa. To me, kita tak boleh mainkan perkara ni nak bantu Kelantan ni sebagai political football. Kalau kita harap ini akan membantu kita, tetapi apa pun berlaku pada hari mengundi nanti, kami akan tetap dengan Tapi dasar. Tapi dia rasa dengan kejujuran ini, dengan kejujuran nak selesaikan masalah air, katalah betul dan katalah konsisten, adakah PH, kalau kita tengok kepada Labour seat, bagaimana Boris Johnson satu ketika dahulu berjaya break through the Labour wall, Nick rasa dalam 1-2 election cycle lagi boleh menang di Kelantan? Boleh. Ataupun pemikiran, saya tak suka guna perkataan ni lah sebab loaded, tapi asabiah, tribalism Kelantan tu sangat tebal dan dia dah DNA dia dah pas. Saya tak setuju. Kalau bagi saya 5 tahun lagi, 4-5 tahun lagi diberi masa, kita boleh ambil alih Kelantan dengan secara konsisten. Kita, of course, Kelantan ada budaya dia, kan, dia lain daripada negeri lain. Tetapi kalau kita address the issues, tetapi ambil pendekatan yang boleh memenangi hati. Dia jangan kadang-kadang, saya selalu bagi teguran kat kawan-kawan daripada KL. Dia macam ada terus dia tengok Kelantan ni macam satu negara lain. Janganlah salah, orang Kelantan pun ambil pendekatan tu cerita lain lah. Tetapi dia terus macam give up. Jadi bagi saya tak setuju, sebab bagi mereka juga tengok orang Kelantan, corporates, usahawan sekecil-kecil, kedai tom yum sampailah korporat yang terbesar Melayu, ramai orang Kelantan. Jadi they have the ability. Cuma ada beberapa situasi yang membolehkan. Dan mungkin aura Tok Guru ni Aziz contohnya has been very strong. Tetapi it won't go forever dengan keadaan yang ada pada hari ini. Saya fikir teguran YB tadi tu kena disampaikan ke Saitru PH juga, sebab dia orang yang selalu nampak mentertawakan penyokong-penyokong parti lain, terutamanya di Kelantan. Tapi selain daripada seluruh itu, YB mengatakan okey, mungkin kalau bukan kali ni pun mungkin 4-5 tahun lagi lah. Barangkali apa yang menjadi asas kepada andaian ataupun harapan YB boleh ambil alih negeri seperti Kelantan ni adalah mungkin kerjasama bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Itu yang menjadi kunci ekstra. Adakah itu membantu keyakinan YB untuk satu hari dalam masa yang terdekat ni ambil alih? Ya, sudah tentu membantu, sebab macam saya kata, kita kena akuilah PH, kita ada beberapa kawasan yang kita tidak kuat, dan di UMNO, di Kelantan dan Terengganu ni kita tengok UMNO ada base yang lebih baik berbanding dengan Pakatan Harapan. So untuk PRN ni pun UMNO is taking the lead lah untuk di kedua-dua buah negeri, betul. Mereka adalah untuk pengerusi, kita panggil apa, gabungan perpaduan untuk kedua-dua negeri pun kita memang serah kepada UMNO, dan mereka dapat kursi yang lebih banyak lah. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan kerjasama antara PH dengan UMNO ni, PH dengan BN, saya nak pergi pula kepada negeri Selangor. Sebab walaupun Nick sekarang ni jaga Kelantan dan Terengganu, sebenarnya saya rasa latar belakang politik Nick di Selangor. Bermula sebagai adun di Sri Setia, dan pernah menjadi exco kerajaan negeri, pernah menjadi timbalan yang dipertua Dewan Undangan Negeri Selangor. Jadi Nick sangat arif lah dengan politik Selangor ni. Selangor ni adalah ground zero sebenarnya kepada PRN, bagi pandangan saya lah. Sebab pandangan saya dan ramalan kami di Keluar Sekejap, 3-3 kekal Kedah, Kelantan, Terengganu kepada Perikatan Nasional PAS, dan PH kekal di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor. Tetapi risiko yang paling besar di Selangor. Dengan latar belakang Nick sebagai seorang bekas adun di Selangor, bekas esko di Selangor, adakah Nick nampak Selangor sekarang ni persaingannya sangat sengit? Is it competitive di Selangor sekarang ni? Kalau kita tengok pilihan raya umum, ada 2-3 kursi yang lebih daripada tu, mungkin 4-5 kursi yang jatuh kepada PN, dan pengaruh PN ni semakin menghampiri kawasan bandar. So adakah Selangor ni dah jadi bahaya untuk PH? Saya merasakan kami yakin
untuk Selangor ni kita menang. Tetapi kita tidak ambil mudah. Sebab pengundi-pengundi di Selangor ni dia bukan tribal. Dia tidak totok. Dia nak bagi, dia bagi. Dia rasa dia tak nak, dia tak nak. Kan? Dan yalah, macam saya selalu pesan pada teman-teman, we are the establishment in Selangor. I mean, tak ada kaitan dengan kerajaan perpaduan di pusat, tetapi kita dah ada di sana sejak 2008 waktu saya mula-mula menang. Jadi ya, apa-apa yang berlaku dulu semua anak-anak muda dah tak tahu. Dan kalau dulu pun kalau tengok kita punya barisan kepimpinan tu semua tak ada YB je, tak ada datuk, sekarang semua dah ada title. Jadi I mean it's normal lah, kita dah lama jadi kerajaan di sana. Jadi sebab itu kita tak boleh ambil mudah pengundi-pengundi di Selangor. Tetapi dan perkara kedua lah yang mungkin nanti orang akan tafsirkan macam-macam, ialah kerana dulu kita dah menang 51 kerusi 2018. Yeah. It's a very very high standard. Kan? Dan itu adalah satu gelombang pantai barat yang sangat jelas dalam pilihan raya tersebut. Kita tidak akan, saya yakinlah mungkin sukar untuk kita ulangi keputusan tersebut. But we will still comfortably win Selangor. Comfortably win Selangor. Nick, Selangor ni bukan sahaja ground zero, tetapi Selangor ni adalah the prize dalam pilihan raya. Bukan kata negeri lain tak penting. Negeri saya sendiri, Negeri Sembilan pun akan ada pilihan raya. Tetapi ini the epicenter of politik lah. Dan ramai yang juga mengatakan bahawa PRN ini adalah referendum kepada pentadbiran kerajaan perpaduan PMX 8 bulan yang pertama. Adakah Nick tak risau bahawa apabila disebut bahawa ini bukan nak memilih hanya kerajaan Selangor, tetapi dah menjadi referendum, benda-benda lama akan menghantui PH? Saya bagi contoh, satu undi KJ adalah satu undi untuk Zahid. So nak terbalikkan sekarang ni, satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid. Hoi hoi ahoi. Siapa yang penyamun sekarang ni? So macam mana PH nak jawab benda tu? Saya tak pandai menyanyi lah. Tapi bagi saya, yalah, saya balik pada perkara yang paling mudah. Kita memang bertembung dengan UMNO, kita bertembung dengan Bersatu PAS pada pilihan raya lepas. Dan apabila keputusan tu tidak ada pemenang, maka kita kita nak cari kestabilan, kita membentuk kerajaan perpaduan. Jadi itu satu keputusan yang bukan mudah, tetapi kita ambil keputusan tersebut. Jadi saya juga merasakan pengundi-pengundi di Selangor, mereka cukup sophisticated untuk memahami perkara tersebut. Kestabilan juga satu perkara yang mereka bagi satu premium selepas sejak 2018 sehingga 2022, perubahan demi perubahan yang kita lalui. Kan? Jadi dan juga di negeri Selangor terbalik daripada Pantai Timur, sesuai dengan ini menjadi kubu kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang diberi leading role, khususnya keadilan di negeri Selangor. Jadi on that basis, saya yakin bahawa we will pengundi akan bagi mandat kepada. Tapi at what cost, Nick? Sebab ialah kita faham naratif daripada kerajaan perpaduan terpaksa membentukkan kerajaan yang stabil, mengambil maklum titah kepedulian Tuan Agong dan sebagainya. Tetapi kena akui juga bahawa sebahagian besar daripada semangat reformasi terhakis dengan arrangement yang ada pada hari ini. Banyak benda yang mungkin PH nak buat terpaksa ditangguh ataupun terpaksa dilupakan sama sekali. Baru ni kita tengok contoh bagaimana Akta Hasutan diguna terhadap MB Kedah. Kita tengok bagaimana pelantikan ke badan-badan berkanun dan sebagainya menjadi perkara yang lazim sekarang ni. Normalize benda ni. So ramai yang akan tanya at what cost reformasi ni, dan mereka mungkin boleh terima kalau ini adalah satu persefahaman sementara. Maknanya kita tolerate lah UMNO ni untuk tempoh 3-4 tahun, kerajaan yang tempoh parlimen yang sedia ada. Tapi apa yang saya nampak ni adalah you are going beyond that. Nampak macam you are going into the next general election, akan bertanding pilihan raya akan datang bersama dengan UMNO, yang mungkin akan memberi kesan kepada komitmen kepada reformasi ni. Memang soalan susah. Tetapi apa yang saya boleh katakan, saya faham tentang perkara tersebut.
perkara dan kita boleh belajar daripada pengalaman coalition yang lain. Salah satunya di UK jugalah, Lib Dem dan konservatif. Mana-mana parti yang tidak menonjolkan identiti mereka akan hilang. Jadi saya nampaklah, ni pandangan saya, ada beberapa perkara yang mungkin kita ada berbeza pandangan, tetapi secara umumnya saya tengok pihak UMNO juga sangat akomodatif. Pelik saya pula yang lebih terhadap pendekatan yang nak diambil oleh Pakatan Harapan. Kita juga tengok, saya boleh bagi sebelum saudara KJ tanya, saya juga tengok pendekatan DAP kali ini secara umumnya lebih fleksibel dan lebih realistik. Itu juga membantu. Tetapi bagi saya, ya, tentang moving forward dan sebagainya, itu saya tak nak be drawn into that speculation lah, sebab susah kita nak jangkakan. Dan tak ada keputusan dasar daripada parti Tidak PKR. ada kan. Cuma yang paling penting bagi saya, kita juga belajar. Kalau tadi saya sebut pasal yang jauh, Lib Dem dengan konservatif, kita juga belajar tentang pada era Tan Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, yang mana pada waktu itu saya pun waktu itu tertarik. Sebab kita rasa menarik juga, yang mana dia boleh duduk dalam satu kerajaan, tapi bergaduh. kemudian dalam pilihan raya negeri dia boleh bertembung, macam di Germany, di UK dan sebagainya. Tetapi kita juga tengok pendekatan itu di Malaysia masih agak unik, dan ada kesan juga, Minister KJ mungkin boleh cerita lebih lanjut, ada kesan juga kepada kestabilan pentadbiran pada waktu itu. Jadi itu juga antara perkara yang jadi membuatkan kami sangat berhati-hati, dan kami ambil, saya boleh cakap setakat PRN yang 6 ini, kita ambil pendekatan untuk bersama. Sebab kita kata, the government, kerajaan ini masih lagi sangat-sangat baru. Follow up question, just before Syaril masuk. Sekiranya, di dalam PRN ni, UMNO bungkus, tapi PH okey, maksudnya UMNO ni liability lah, albatross round the neck. Adakah PH sedia untuk dump UMNO? Tidak semudah itulah, saya boleh katakan. Sebab dan saya tidak begitu negatif terhadap UMNO, saudara KJ kan. I think UMNO has its strengths. Memang yalah, suasana politik ini mencabar. Kami pun perlu memperkuatkan parti kami, tetapi I think it will not be that straightforward lah. Okay. Dan Presiden UMNO pun KJ dah sebut semalam, dia bayangkan I will never leave Anwar. Itu dia lah, tapi whether Anwar will leave him, kesetiaan tu akan dibalas. ada timbal balas lah. Okey, tapi balik pada poin yang KJ bangkitkan tentang kompromi-kompromi yang YB perjelaskan. Okey, fine. Tapi tidakkah YB khawatir akan ada pihak lain ambil kesempatan, ambil peluang lah, ambil kesempatan ni macam negatif sangat, ambil peluang terhadap kelompongan, mungkin kekecewaan sebahagian daripada penyokong natural Pakatan Harapan, untuk kata Pakatan Harapan ni too much compromises, terlalu banyak berkompromi, mengatakan ni kerajaan perpaduan tetapi berkompromi terhadap agenda reformasi yang selama berdekad-dekad mereka berjuang. Dan dalam episod lalu kita menjemput Presiden Timbalan Presiden muda, mereka tidaklah mengatakan itu target ataupun sasaran secara mutlak, tapi nampak bahawa mereka mahu occupy space yang mungkin ditinggalkan oleh PH apabila bersama dalam kerajaan yang terpaksa berkompromi ini dalam mata mereka yang mungkin lebih reformis lah. Adakah PKR dan PH respect that challenge? Kita respect, dan saya faham, dan bagi saya antara perkara terpenting untuk sesebuah parti politik yang mempunyai UMNO ada tradisi dia, DAP, keadilan dan seterusnya. Bagi kami di keadilan, kita ada agenda reformasi, yang tu yang membawa kami ke jalan, orang masuk lock up dan sebagainya. Tentulah kita tidak boleh abandon, tak boleh meninggalkan perkara tersebut. Saya selalu ingatkan, yalah, dah bunyi macam tua lah kan, dah lama sangat dalam politik. Yang baru masuk, yang tidak lihat perkara awal tersebut. Sekarang ada yang masuk dalam keadilan dah jadi it's a career. Sebab dah selamat, bukan dah parti dapat jawatan. derita lagi lah. Bukan parti derita sangat lah. Jadi atas dasar itu, saya rasa kita tidak boleh lupa bahawa kita dapat tempat di hati rakyat sebelum ini kerana kita ada akar idealisme reformasi yang jelas. Jadi di dalam kerajaan tu biasalah kita kena bergerak ke tengah. Itu normal. Tetapi kita tidak boleh terlalu ke tengah dan menjadi begitu apologetik untuk menjadi kerajaan ini sehingga kita lupa tentang nilai-nilai asas, dan itu ialah tugas pimpinan parti untuk terus ingatkan, dan saya cuba sebaik mungkin, of course dengan
mungkin sebagai pimpinan ada kekangan collective responsibility dalam kabinet dan sebagainya, tetapi saya cuba ingatkan bahawa kita ni ada nilai kita, dan saya masih yakin dalam apa yang saya boleh banggakan, ini masih lagi parti satu nilai reformasi, tetapi kedua ialah the most successful multiracial party in Malaysia, yang genuinely multiracial. Jadi atas Not like DAP lah. Not like DAP lah. DAP is multiracial lah, Well, tetapi not as genuinely multiracial. I didn't say that. Jadi atas dasar itu bagi saya, but we have to hold on to it. Yep. Dan saya tahu tidak mudah. Baca contohnya, just a short one, pemilihan calon. Kita kena ingat bahawa pengundi-pengundi India ni dia tidak jadi majoriti di mana-mana kerusi. Kan? Tetapi it started with barisan nasional. Mungkin kiri pun ada juga waktu tu, tapi kita tahu barisan nasional dia selalu akan bagi kerusi pada MIC atas dasar perkongsian kuasa tersebut. Tapi keadilan kena juga pegang. Tapi ada tekanan yang selalu mengatakan, kalau kita letak calon India akan kalah. Tetapi saya ingat malah PM sendiri sebut tempoh hari, dia kata we cannot take them for granted. Sebab selama ni memang kita dapat dukungan besar, tetapi jangan ingat perkara ni akan terus berlaku kalau kita rasa mereka ni pun kita boleh ketepikan begitu saja. Saya harap lebih ramai lah macam YB yang berfikiran sebegitu, sebab kadang-kadang kita melihat seolah-olah menteri ataupun kepimpinan Pakatan Harapan macam dah tak berapa subscribe kepada agenda reformasi apabila berada dalam kedudukan kerajaan. Tapi saya nak tukar gear sedikit, YB. Kalau tadi KJ dan saya menggambarkan ataupun challenge soal adakah masih berpegang pada prinsip reformasi, adakah itu akan menyebabkan kecederaan dalam PRN. Tapi satu lagi risiko kecederaan, efek pada PRN ini bukan sangat soal kompromi, tapi soal prestasi dalam kerajaan secara keseluruhannya. Ini bukan soal tinggal prinsip tak tinggal prinsip, tu dah kita bahaskan. The prestasi itself dalam kerajaan Pakatan Harapan. Kita jemput YB sebab kita rasa YB antara menteri yang perform. Tapi secara Jemput keseluruhan, MB Kedah. macam mana? Jemput MB Kedah sebab Jemput MB Kedah sebab kita nak pimpinan PAS yang boleh menggambarkan inilah ikon PAS yang disukai oleh ramai. Kita jemput wakil kabinet adalah Yang Muhammad Nik Nazmi, atas tujuan yang saya jelaskan tadi. Pandai dia cuba trap Newcastle. Tapi poin saya ialah selain daripada soal tuduhan kompromi, ialah prestasi yang mana kita boleh katakan bahawa PM sendiri dalam mood pilihan raya, beberapa kenyataan-kenyataan beliau yang dikritik di media sosial sebagai masih lagi mirip pembangkang. Masih lagi mengatakan bahawa macam semalam kita akan, dia bagi gambaran lah, kalau ada seorang bekas menteri tu tak bagi balik duit, dia akan arahkan pihak berkuasa untuk menyiasat. Memberi gambaran bahawa beliau ada fal terhadap orang-orang tertentu, marah dengan Tun Mahathir. Tidak sangat dilihat ke depan dalam soal pembentukan dasar. Kemudian orang pembangkang akan mainkanlah isu harga barang masih ada, isu ini masih ada, isu itu masih ada. Jadi sebenarnya YB merasakan skor kepimpinan PMX dan kerajaan setakat 8-9 bulan hari ini. Apa skor yang YB akan bagi pada the whole government if you had to give a score? kalau skor saya bagi A, kalau grade kalau daripada 10 saya bagi 8. Tinggi secara keseluruhan. Tinggi tu. Tinggi tu. Tinggi. Dulu saya bagi A-, tapi sekarang ni macam lain sikit lagi. Bagi saya, saya tahu, itulah saya kata, dia selalu kekangan dia. Mana-mana anggota kabinet termasuk PM ialah tanpa meninggalkan akar reformasi yang radikal tersebut, dan pada masa yang sama dah jadi ketua kerajaan, kan. Jadi itu balance. Saya ingat saudara KJ juga ada sebut dalam salah satu one of your early episode, saya mengatakan Anwar is Anwar, kan. Dia ada image daripada zaman dia student sampailah jadi termasuk dalam UMNO, reformasi dan sebagainya. Walaupun ada berbeza sedikit, tetapi dia punya core tu ada. Yang mana saya rasa that one itu Anwar Ibrahim lah. Jadi adakah pendekatan itu sesuai sebagai PM dan sebagainya, itu memang menjadi perbahasan. Tetapi saya ingat secara umumnya, ialah dia kadang-kadang orang kata dia ni terlalu personal, pada masa sama orang juga mengatakan terlalu lembut dengan lawan dalam keadaan tertentu, kan. So to me, at the end of the day, Perdana Menteri merasakan beliau selesa untuk mengambil pendekatan tersebut. Yang paling penting yang saya boleh katakan dalam pertemuan, dalam mesyuarat
dalam semua ni, PM selalu tekankan tentang perubahan dasar, tentang idealisme reformasi, dan memastikan soal governance dan sebagainya itu sangat ditekankan. Itu yang memang saya boleh katakan dalam setiap mesyuarat. Dia menyerahkan beberapa fokus kepada kami sebagai menteri, dia bagi ruang. Tidak dictate atau micromanage, dia bagi ruang kepada kami untuk menggubal dasar tersebut, bawa ke kabinet. Mungkin kadang-kadang kalau yang kritikal bertemu dengan beliau terlebih dahulu, tetapi secara umumnya ruang itu sangat luas. Jadi dari sudut itu bagi saya bagi kredit kepada Perdana Menteri lah. Cuma ini bukan soalan yang perlu Nick jawab. Cuma saya haraplah selepas PRN ni lebih banyak mentadbir dan boleh kurang berkempen. Sebab saya tengok jadual PM pun tidak boleh dinafikan lah. Beberapa minggu yang lepas banyak masa diluangkan di luar, di pentas politik dan bukannya di kamar pentadbiran. Saya nak bawa diskusi kita kepada isu yang hangat sekarang ni. 3R. Race, Religion and Royalty. Apa pandangan Nick tentang strategi politik Perikatan Nasional? Adakah pendekatan yang diguna pakai iaitu 3R, dan kami di Keluar Sekejap pun banyak tegur Perikatan Nasional banyak sangat guna 3R ni. Adakah ini sesuatu yang membimbangkan PH? Sebab PH tak nak pada satu sudut lah, tak nak engage dengan 3R, terutamanya di kalangan orang Melayu. Tetapi adakah itu risiko iaitu Perikatan Nasional akan outflank PH dan akhirnya undi Melayu ini akan pergi kepada mereka? Sebab Perikatan Nasional cakap soal bangsa Melayu, cakap soal agama Islam, dan Pakatan Harapan agak tak berapa nak engage dalam perdebatan tersebut. Memang perkara ini bukan perkara yang mudah. Of course, di satu sudut pendekatan memainkan soal agama, soal kaum, itu satu pendekatan yang macam addiktif. Sebab it works to a certain extent. I mean, itulah Donald Trump, Brexit dan sebagainya, itu kita tahu fenomena-fenomena tersebut. Jadi di sudut kami, kita tak boleh juga kita tahu kadang-kadang pihak yang saya tak tahu nak istilahkan kiri kanan ke apa, tapi kalau progresif, quote unquote progresif ni, dia merasakan hanya menggunakan logik dan rationality dia boleh menang hujah tersebut. It doesn't work that way. You never win with facts. Kan? Bagi saya, that's why we lost kerja. Tapi yang paling penting bagi saya ialah dia macam kena jadi bukan tukang karut, tapi tukang cerita as a politician. That is the most important thing, more important than facts. Jadi bagi mereka yang memainkan 3R ni, itulah menjadi perkara yang memudahkan mereka untuk memainkan, sebab it's very emotional. Tetapi kalau kita juga boleh ambil pendekatan yang berbeza, tanpa kita meninggalkan prinsip kita, katakan nak bercakap, nak buat soal pendekatan yang lebih mesra alam ke, ataupun dasar-dasar yang lebih reformis dan sebagainya, tetapi guna dengan cara yang dapat menangkap imajinasi rakyat lah. To a certain extent, saya rasa PM ada kelebihan tersebut dalam beberapa, kalau kita tengok sebelum ini pengalaman beliau. Jadi itu yang menjadi cabaran yang bagi saya, kadang-kadang kita, itulah sama ada kita, masalah kita, cabaran kita di peringkat kerajaan ni, sama ada kita stick to the facts dan kita tidak dapat meyakinkan rakyat, ataupun kemudian kita terus ambil pendekatan yang terlalu macam clamp down 100%, yang juga orang kata apa beza kan, orang akan compare kita. Jadi itu saya tidak mahu keluarlah terlalu luar daripada portfolio saya, sebab itu bukan portfolio saya, tetapi yang saya boleh katakan itu antara balance yang kita kena carilah. Nick, salah satu, kita memang acknowledge ada perkara yang dibangkitkan oleh PN yang bagi kami di Keluar Sekejap pun too much, ya, dari segi agama, dari segi kaum dan sebagainya. Tetapi pada hujung spektrum yang lain, kita juga melihat rakan dalam Pakatan Harapan juga mainkan 3R of a different kind, memomokkan bukan Melayu sebagai contoh. Saya dah tulis berkenaan dengan isu istilah green wave ni.
Green wave ni saya tahulah apa maksud tersirat dia. Seolah-olah ada gelombang ekstremis yang datang dengan PAS. PAS kemah besar, Nick pun tahu PAS kemah besar. Ada yang berhaluan kiri, ada yang juga moderate. Tetapi bila dibuat begitu, dan contoh ucapan Guan Eng yang dibuat baru-baru ni berkenaan dengan kuil Hindu dan sebagainya, dibayangkan akan diroboh sekiranya PAS menang, bukankah itu juga bermasalah dari segi 3R? Saya setuju. Bagi saya, kita kena berhati-hati. Saya faham, it works both ways lah. Kadang-kadang bila kita tidak biasa, satu tu orang politik yang mungkin tahu apa yang dia buat, tetapi orang di luar dan kemudian dia akan mengulangi perkara tersebut. Dia tidak tahu apa makna apa yang dia cakap tu. Bunyi itu mudah, green wave. Tetapi pada orang Melayu, pada orang Islam, dia ada satu konotasi. Begitu juga mungkin kita pun akan membuat perkara yang sama. Jadi itu yang bahaya yang ada. Yang samalah, maknanya kita merasakan 3R ni satu shortcut. Yang orang akan dalam dewan tu memang orang bersorak lah. Tetapi di luar, dalam keadaan Malaysia yang kompleks dan sebagainya, it doesn't win us anything. Ataupun mungkin lebih teruk, ia akan memanaskan lagi suasana. Jadi memang betul ada di dua-dua belah pihak yang memainkan perkara 3R ini, dan mereka kena cuba, saya harap mereka elakkan, dan macam saya kata, boleh kita tarik, memang dalam politik kena tarik emosi orang, itu confirm. Tetapi gunalah cara lain, soal kemiskinan ke, soal survival anak-anak kita, harga barang naik, okey, saya setuju tak setuju itu boleh didebatkan lah. Tetapi cuba elakkan perkara 3R lah untuk sebagai ganti kepada perkara-perkara itu. Ataupun YB, mungkin ini juga peluang PKR untuk main satu peranan yang mungkin dia tak pernah main selama ini, iaitu bercakap isu 3R, tetapi memimpin cara bercakap itu dengan cara yang lebih progresif dan afirmatif. Yang mana ada sebahagian orang UMNO dululah, sekarang ni orang-orang tersebut mungkin tak ada dalam UMNO lagi, yang cuba buat benda yang sama. Kita bercakap tentang isu Melayu, cakap tentang isu agama, tetapi cara kita cakap itu kita anggap dengan tanggungjawab, bukan semata-mata untuk memainkan ataupun memomok-momokkan. Jadi mungkin ini juga peluang dalam keadaan cuba mengimbangi kedua-dua paksi kan, yang mungkin ekstrim, kalau boleh kita gunakan istilah itu. Tapi Yang Muhammad, kalau cakap balik tentang PRN, antara kita joke lah antara saya dengan KJ ni ialah kita menanti-nantikan habis saja PRN akan ada lebih banyak mentadbir, macam KJ kata, ada naratif ekonomi madani yang kita nanti-nantikan. Salah satu soalan yang kedua-dua kami nak tahu, adakah Nick ataupun YB setuju, mungkin selepas tamat PRN, setelah habis PRN ini, adakah tiba masanya untuk PMX tidak lagi memegang kedua-dua jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan? Sebelum kita pergi kepada soalan tu, dan soalan tu sangat penting, saya nak just habiskan sikit lagi tentang ideologi, then we'll come back to that. Saya nak tanya sikit, sebab saya dulu dalam UMNO, walaupun progresif, ada yang kata liberal, tapi saya Malay nationalist. Dan ada satu perkara yang sampai hari ni saya tak tahu jawapannya daripada pihak PKR, dan saya nak tanya Nick pun sebut tadi, cara macam mana kita di PKR nak tolong orang Melayu adalah melalui keperluan. Contoh, dan kalau kita basmi kemiskinan sebagai contoh, paling ramai yang akan dibantu adalah orang Melayu, dan itulah cara kita bantu orang Melayu. Saya setuju. Tapi kalau Dick ingat, dasar ekonomi baru ada dua teras. Pertamanya adalah pembasmian kemiskinan. Dan pendekatan needs based itu yang diguna oleh PKR memang tepat dengan teras yang pertama. Tapi objektif yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat. Kita bantu usahawan Melayu yang sudah jadi jutawan untuk menceburi bidang-bidang tertentu supaya dia dapat menebus industri yang dulu dikawal oleh bangsa lain. There's nothing to do with needs based. Adakah PKR nak lupakan itu? Sebab itu bukan needs based. Itu memang affirmative action yang berkaitan dengan orang yang tidak miskin, tetapi yang ada kaitan dengan penyusunan semula masyarakat. Bagi saya, dia ada a few things lah. Satu, dari sudut needs based, memang yang tu saya ingat, yang tu everyone accepts that lah. Kan tak ada isu.
Kedua, bagi saya kita juga kena mengakui soal, dan ada dibincangkan sekarang di barat, di tempat lain pun, soal representation, diversity. Mungkin orang bercakap tentang soal identiti lain lah, soal lelaki, wanita, minoriti kulit hitam dan sebagainya. Tetapi kalau needs based semata-mata, mungkin dia tidak semestinya akan result in correct diversity itu serta-merta. Kalau boleh, ini pandangan saya yang ni, saya pernah lama dulu saya pernah fokus. Saya rasa antara perkara yang kita dulu di EB ni, kita rasa dia boleh capai, macam kita kata bagi orang scholarship, pergi belajar tu, dia balik daripada US, dia akan terus jadi businessman macam orang bukan Melayu yang ada social capital, yang ada pengalaman yang lama, budaya bisnes. It doesn't work like that. Tetapi after a few generations, maknanya orang yang dah 2-3 generation professional dan sebagainya, benda tu akan berlaku. Dan saya rasa kita, to be fair, kita nampak perkara itu berlaku dalam masyarakat kita. Jadi apa jawapan saya? Kita kena memastikan bahawa representasi itu ada, tetapi ultimately kita kena percaya kepada, kalau selain daripada needs based tu, dalam jangka masa panjang kita kena membiarkan pendekatan lebih organik, untuk yang lebih terbuka, supaya sama ada usahawan tu ke apa ke, maknanya mereka dapat kekuatan yang orang kata ada resilience untuk mereka masuk dalam bidang tu. Tetapi yalah, it's a very complicated question. It's complicated, but just to, since I'm enjoying this ideological conversation kan, atau philosophical conversation, saya ingat ni penting yang Muhammad, sebab kalau PKR akan menjadi parti utama dalam Malaysia, dan nampak cara pimpinan UMNO sekarang macam dia okey lah untuk PKR jadi parti induk Malaysia untuk satu ketika yang akan mendatang ni, PKR kena ambil alih that mantle. Because macam KJ katakan, UMNO adalah parti Tun Razak, parti pemimpin besar negara yang ada satu ketika perlu memikirkan asas dasar negara ini, dan dia akan berubah mengikut zaman. Dan kalau sekarang PKR akan ambil alih that mantle, kena ambil alih jugalah cara untuk articulate soal susah macam ni. Sebab betul, sebelum ini kalau balik pada PMX sekali lagi sebagai contoh, sewaktu beliau jadi pembangkang, escape clause dia, kalau saya lah sebagai penganalisa dulu pun, nampak begitu mudahlah cara dia lari daripada isu ni. Iaitu, kalau boleh saya sebut lari lah, dia kata, kita nak tolong orang Melayu sebab kita tolong orang susah, lebih ramai orang Melayu yang susah. Seolah-olah needs base sudah mencukupi. Tapi sekarang dalam keadaan kerajaan, melihat perlunya untuk diversity dalam ungkapan ataupun istilah YB, inilah jenis perbincangan besar yang saya fikir PKR kena pimpini dalam kerajaan perpaduan atau dalam politik. Jadi saya menggemarilah cara YB menjawab dengan balance. Kita akan break seketika dan kembali kepada segmen terakhir yang akan bermula dengan soalan Syaril tadi. Perlukah Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan salah satu, bukan salah satulah, Perdana Menteri terus dia akan pegang, tetapi melepaskan portfolio Menteri Kewangan? Kembali ke episod terkini Keluar Sekejap, dan dah kali ketiga kita ulang soalan yang sama. Yang Muhammad mungkin boleh jawab, adakah perlu selepas PRN PMX pegang kedua-dua jawatan PM dan juga Menteri Kewangan? Tak perlu bagi saya, kerana buat masa ni situasi ekonomi itu masih lagi mencabar. Kerajaan ini juga satu kerajaan yang walaupun kita ada majoriti 2/3, tetapi dia juga merupakan satu perkara yang agak baru di Malaysia, iaitu post-election coalition. Jadi atas dasar itu, saya merasakan ada beberapa kepentingan dari sudut ekonomi, dari sudut kestabilan itu yang memerlukan PM ada di sana. Tapi Nick, ada gambar saya jumpa dengan PM dekat perbendaharaan beberapa minggu yang lepas. Bersama dengan Datuk Jogani dan beberapa tokoh-tokoh ekonomi. Dan dalam pertemuan tersebut, saya boleh cakaplah pada Nick, saya bagi banyak cadangan lah, bukan ini saja, tapi antara cadangan yang saya bagi kepada beliau adalah, beliau kalau tak nak lepas pun Menteri Kewangan, dia kena lantik Menteri Kewangan kedua. Dan saya bagi hujah begini. Pertamanya, tidak ada Perdana Menteri yang sebelum ini pegang jawatan Menteri Kewangan yang tidak melantik Menteri Kewangan kedua. Sebab tugasan harian Menteri Kewangan ni, dia banyak. Dia banyak. Dan timbalan menteri tak boleh
sebab Authority. mengikut dia punya statutory responsibility, akta dia menteri, seorang menteri. Ya Muhammad pun tahu, seorang menteri. Menteri maksudnya Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan kedua. Dan yang kedua, no matter how talented that person is, dia tak boleh jadi CEO dengan CFO. Tak boleh. Tapi kalau dia nak pegang juga, dia kena ada orang yang kedua. Dan yang ketiga, Nick, is that people are talking. Bukan saja di luar sektor swasta, tapi di dalam kerajaan sendiri, bahawa banyak perkara yang tertunggak disebabkan perkara tersebut. Saya boleh katakan dalam pengalaman saya banyak juga kena berurusan dengan PM atas kapasiti Menteri Kewangan, bukan atas kapasiti PM. Setakat ini secara peribadi tidak ada masalah lah tentang urusan-urusan menteri. bukan saya, saya cakap tentang urusan portfolio saya. Okay. Tetapi tentang idea ke salah satu option untuk ada MK2 tu bagi saya adalah satu option yang secara peribadi saya rasa boleh, satu perkara yang boleh dipertimbangkan lah. Kalau Itu jawapan menteri itu boleh dipertimbangkan. mana addressing apa yang hujah sure. saya kenapa perlu PM pegang jawatan tersebut, tetapi untuk address perkara yang dibangkitkan oleh saudara KJ tadi, saya ingat itu antara pendekatan yang boleh diambil lah pada pandangan saya. Saya nak tanya soalan berkenaan dengan gajah di tengah kamar di dalam PKR. I suppose that's the literal translation lah. Elephant in the middle of the room. Ya, Gajah dalam kamar. ya. Okay. Gajah di tengah kamar. Tengah kamar. Rafizi dengan PMX. Sejarah orang semua tahulah. Ada kalanya baik, ada kalanya kurang sikit. Apa sebenarnya hubungan Rafizi dengan PMX ni? Bagi saya, ialah, kalau kita ada karakter-karakter yang kalau kita panggil type A ni, saya tak tahu, alpha. Saya tak rasa saya alpha. So, tapi itu memang akan ada orang kata pandangan-pandangan mereka tersendiri. And bagi saya itu satu perkara yang sihat. Saya tidak mahu satu organisasi yang mana it's so blind loyalty yang tidak boleh berbeza pandangan. Dan Macam organisasi mana? tak tahulah, tak ada di Malaysia kot. Jadi Nice, safe. apa nama ni, pada pandangan saya itu perkara yang maklum. Kadang Saudara Rafiz ni dia akan ceritakan sebelum ni lah. Tetapi saya lihat dalam kerajaan ini secara umumnya PM bagi banyak ruang kepada Saudara Rafizi untuk membentangkan idea-idea. Sebagai contoh, tadi sebenarnya ada dibangkitkan bila naratif ekonomi madani hari Khamis ni akan dibentangkan di sebelah pagi oleh PM, dan Kementerian Ekonomi pun memainkan peranan yang besar. Sebelah petang NETA, Energy Transition Roadmap, yang mana kementerian saya memainkan peranan penting, tetapi PM minta Kementerian Ekonomi untuk selaraskan sebab ada perkara yang melibatkan pejabat PM, petrol dan sebagainya, ada perkara yang melibatkan gas melibatkan Kementerian Ekonomi, hidrogen melibatkan MOSTI. Jadi PM minta beliau selaraskan. Dan dalam banyak mesyuarat tu saya tengok sinergi tu ada. Tengok ucapan Saudara Rafizi pun beliau sangat positif. Jadi saya tidaklah lihat satu perkara masalah biasa. Tetapi kita tahu bahawa kabinet, mana-mana kabinet yang terbaik biasanya dia ada tokoh-tokoh besar. Dan tokoh besar ni dalam mesyuarat dia akan bagi pandangan A, B dan sebagainya. Rafizi banyak cakap dalam Jemaah Menteri. Banyak Cakap. Ya. Terlalu banyak cakap ke? Okey. Okey. Dan PM bagi ruang kepada kami semua untuk berucap, dan saya tengok Saudara Rafizi memang antara yang contribute paling banyak lah. Saya cuma nak follow apa yang YB sebutkan tentang peranan Kementerian Ekonomi dalam menyelaras contoh yang diberikan untuk minggu yang akan datang ini. Cuma tak boleh dinafikan juga YB, orang kat luar pun bertanya, contohlah naratif ekonomi madani ni, kenapa bukan Kementerian Ekonomi yang dilihat memacu dalam hal ini? Dan kita dipahamkan, orang luar pun bercakap ada grup advisors lain yang merangka dokumen naratif ekonomi madani dan bukan Rafizi sendiri. So why is that happening? Saya fikir itulah kesian kat PM kan. Nanti kalau dia tak buat ni, orang kata dia banyak berkempen. Kan? Kalau dia buat ni, orang kata dia curi kerja Rafizi. Yang saya nampak yang bagi saya yang saya lihat ialah memang Rafizi bagi
kerangka besar tu, tetapi PM ialah dia nak menjadi take the lead dari seluruh itu. Dan memang mesyuarat tu melibatkan PMO, melibatkan MOF dan juga Kementerian Ekonomi lah. Jadi ialah orang nak bercakap di luar, sama bila NETA, banyak macam-macam orang bercakap, kata kenapa bukan NRECC. Tetapi saya Tapi tidak. semua orang tahu Nik Nazmi dengan Rafizi ni satu gang, jadi orang tak bercakap sangat. Saya pernah bergaduh lama dengan dia. Jadi tapi bagi saya itu, bagi saya asalkan kita dapat menggerakkan sesuatu, mungkin sebab ekonomi madani ni teras kepada dasar kerajaan. Orang nak tahu apa pendekatan kerajaan, dan di situ perlu face dia yang berada di depan ialah PM, maka kita letak PM. Begitu juga untuk dasar-dasar yang lain lah. Jadi saya tidak lihat ada isu besar lah. Orang bercakap tu kita tak boleh nak, KJ Syahrir tahulah, bila kita dalam public kerja-kerja awam macam ni, public service, orang akan buat macam-macam andaian. Setahu Nick, adakah Rafizi waktu Jemaah Menteri diumumkan kecewa sebab dia tidak dapat dihantar ke perbendaharaan untuk menjadi Menteri Kewangan? Saya tak tahu. Good answer. Okay. Tapi menjurus pada Rafizi ni soal what happens after, right? Ya, saya nak tail end, nak dekat penghujung podcast kita ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan sekarang, Perdana Menteri. Dan ini biasanya soalan maut lah, sebab kalau kita ditanya berkenaan dengan what next selepas pemimpin yang sedia ada, we can obviously get into a lot of trouble, and I understand kalau Nick nak deflect soalan ni. Tetapi PMX sudah berusia 75 tahun, dan kita tolak ke tepi aberration dalam sejarah Malaysia lah, Tun Mahathir 98 tahun. Tapi sudah pasti PM, kalau bukan PM sendiri, tetapi dalam Parti Keadilan dah memikirkan soal succession planning. Ke arah itulah, bukan nak kata PM akan berhenti. Adakah Nick rasa Rafizi akan memimpin PKR selepas Anwar? Okay, bagi saya boleh katakan first, sekarang ni the thinking dalam parti, Datuk Seri Anwar baru menjadi PM, kan? Jadi fokus kita ialah untuk memastikan perkara itu berjaya. Dalam parti juga, dalam perlembagaan parti disebut Presiden ada term limit 3 penggal. Datuk Seri Anwar baru masuk penggal kedua. Okay? Jadi itu basically menyatakan ada banyak masa lagi lah untuk Datuk Seri Anwar menjadi Presiden parti dan Perdana Menteri, insyaAllah. Cuma perkara kedua tentang succession, saya tak akan deflect. Of course, timbalan Presiden sekarang ialah saudara Rafizi. Umur dia, saya 41, mana umur dia 46. Okay? Tahun ni dia menjadi 46 tahun. Jadi sebagai timbalan Presiden, biasanya itulah, orang kata timbalan Presiden lah dilihat sebagai dulu Azmin masa depan. Betul. Dulu zaman Tun Mahathir pun ramai kan. Jadi cuma pada masa yang sama kita juga tahu Susah Agong Datuk Seri Saifuddin Nasution is a senior leader yang juga telah memainkan peranan penting dalam parti. Ada kekuatan beliau. Jadi kalau dari sudut level tu pun saya rasa dua-dua ada kekuatan tersebut. Tapi kalau di peringkat naib presiden, saya tak minat apa-apa. Cuma yang saya nak mengatakan our line up ni sangat-sangat muda. Naib presiden paling naib presiden paling kanan ialah Amir. Ya, jadi umur dia 43. Likang umur dia 43 juga. Saya 41, Izzah 43. So it's a very young line up yang saya rasa tak banyak parti di Malaysia yang ada kekuatan tersebut. Mungkin muda lah. Dia lagi muda lah, dia punya barisan kepimpinan. Tetapi sebagai parti yang ni, saya rasa kita boleh proud of that fact. Dan this has been long standing. Yeah. Cuma kerisauan kami sekarang ialah kita takut kami ni yang block orang lain nak naik, sebab we've been around for quite some time lah kan. But I think dari segi succession tu, saya tak berani nak cakap siapa, tetapi from the names mentioned, ramai yang boleh ke depan lah untuk parti ni. Anything else on internal PKR, Syaril? Berapa ramai dalam PKR ahli kat bawah yang comfortable dengan kerjasama sekarang? Berapa ramai? Kalau of course ballpark figure lah kan. Ballpark.
Saya boleh katakan dalam 70-80%. Vast majority pujian ahli PKR terhadap figura-figura seperti Lokman Adam, Ahmad betul. Maslan sangat-sangat melambung. Sebenarnya soalan saya tu bukan soalan yang bijak, sebenarnya jawapan tu dah jelas. Betul. So memang 90% sebenarnya. memang tengah minum Kool-Aid, memang A lah. Untuk bukan sarkastik No, sangat. No, I mean, saya tak dapat dari sudut tu. Yalah, I mean, of course, yang orang kata yang hardcore yang kita cakap A dia akan jadi A tu biasa, akan ada dalam mana-mana parti. But the rest I think quite practical. Dia agak pragmatic. Dia kata kita perlu buat keputusan. Ini memang bukan mudah. But you know, some things have to be done. Jadi kita terima perkara tersebut dan of course ada yang terbawa-bawa, dia just masuk secara orang kata mata tertutup. Tetapi saya boleh katakan ramai itu kita kata yalah, jangan lupa siapa diri kita lah. I think itu penting untuk kami lah. Nick, kalau boleh saya nak round up ya dengan just sikit je, mungkin 2 minit. Sebab selepas di Selangor, Nick dah jadi ahli parlimen di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. Saya rasa hampir semua kursi di KL kecuali Titi Wangsa di bawah Pakatan Harapan. Satu ketika dahulu, manifesto Pakatan Harapan menuntut agar ada pilihan raya kerajaan tempatan. Maksudnya untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur lah. Adakah tiba masa untuk kita ada Datuk Bandar yang telah yang akan dipilih oleh pengundi di Kuala Lumpur? Okay, saya boleh bercakap pasal manifesto PH 2022 sebab saya dalam jawatan kuasa. Saya ketua untuk mewakili tim keadilan lah. Dan saya antara yang argue. Dan ada yang kata tak payah sebut langsung. Cuma kita letak di situ untuk dan kita spesifik pada Kuala Lumpur. Saya tidaklah ambitious. Kalau nak betul-betul idealist, you can say kita nak pemilihan local government di seluruh negara. Tapi saya punya argument, orang di KL ada satu undi saja. Betul. Dan kadang-kadang kita tidak puas hati cara di BKL melaksanakan tugas. Dan kami pun sebagai ahli parlimen cabaran juga dululah untuk bagi feedback. Jadi kita bercakap tentang dalam manifesto kami tentang soal perlunya ada greater democratic representation. Representasi demokrasi di dalam di BKL. Cara tu kita tak detailkan lah. I mean, sebagaimana kita tahu terlalu banyak detail dalam manifesto ni bahaya. Jadi, but we allude to that. I fought for that. Okay. Sebab waktu tu ada di dalam kepimpinan kata jangan orang Melayu tak suka. But I said I disagree. Yes. Sebab kita spesifik pada KL and sebab dalam otak ramai orang ni KL is majority Cina. Tak betul. It's not true. Betul, Melayu bukan majority, but it is the biggest. Plurality. Plurality kita dah paling besar. Jadi atas dasar itu, I say and we just have to address that. So itu hujah saya dan kita put that in our manifesto. Walau bagaimanapun, sekarang bukan kerajaan Pakatan Harapan. Itu you punya escape clause. So nak conclude always the get out clause. So atas dasar itu, because kita maklum, I think UMNO has strong views. Because kalau saya boleh katakan dalam Pakatan Harapan pun ada kebimbangan tentang perkara ini. Dalam UMNO mungkin perkara ini juga ada. Jadi, I will continue to push. Sebab saya percaya reformasi di BKL ni antara perkara paling penting untuk melangkaui isu kaum. Betul. Nanti to do that. And saya yakin saya wakil rakyat KL, saya tahu orang Melayu di KL akan terima perkara tersebut. Dan saya rasa ni, saya dah bincang dengan Syaril, realistically kalau dua perikatan ataupun dua coalition yang besar akan lawan untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur, PH dengan PN, realistically calon daripada dua-dua coalition ni probably yang Malay anyway. Betul. So no issue lah dalam hal tersebut. KJ nak bertanding dan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Boleh tiket apa? Independent. Tak boleh. Ken Livingstone. Player tak boleh jadi free agent lama-lama. Tapi kita selalu cakap atas UK mayor semua kan macam independent. Ken Livingstone was independent, so that's what he's going for. But apa tu? But bagi saya selalu argument saya pada waktu kita bertemu dengan UMNO dulu dan waktu tu kita menang semua kerusi di KL.
Saya kata kalau kita ada pilihan raya, maybe kita tak pilih direct mayor, kita buat pilih councillor ke apa di KL. Itu dia tak minat, dia nak mayor. Okay. So whatever model we follow, but the idea is kalau kita buat tu, confirm UMNO akan lebih banyak representation di KL. Kalau nak harapkan ahli parlimen, Memang bungkus memang lah. susah lah kan. I mean Datuk Jo came in the other day, but that was my argument. You want to be in KL, You should support. correct. MCA, maybe people want something different. Sure. Jadi perkara itu boleh berlaku. Yeah. Okay. Maybe last lighter question, where do you think Liverpool will finish next season? Apart from Below United. KJ tak jawab lagi soal free agent tu. Dia tak apa. Liverpool kita tengah mencabar lah. Tak ada Pak Arab I mean saya last season memang saya tak follow. Satu sebab Sibuk. sibuk, but kebetulan pula it was doing badly lah. So harap dan kita punya player pun semua pergi Arab Saudi dah. Yeah. Salah Newcastle kan. So don't know what to think lah. Okay. Going forward. Okay. Tough one. Anyway, Yang Berhormat Nick Nazmi, terima kasih kerana bersama dengan kami di Keluar Sekejap. Syaril, I think pandangan jujur saya, excellent episode. Tidaklah mungkin Sensasi. sensasi macam MB Kedah, tapi dari segi pengisiannya sangat-sangat bagus. Betul. Ya. Yeah. Thank you. All the best for the state elections. Alright. Take We care. need it. Ya. Terima kasih.